Assalamualaikum rakan penyampai kita Espalini Jari daripada Kuala Belait. Apa khabar hari ini Espalini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua alhamdulillah dalam keadaan sihat ya pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi sekali ini tadi awal pagi kami bercakap dengan senaraikan terlebih dahulu untuk membeli barang. Kalau sekali ini sendiri ada tips yang boleh kita guna pakai untuk indah tersasar daripada list membeli barang-barang yang kita perlukan ini. Baik, sebenarnya Atul, memang saya pun juga memang ada membuat list ya untuk membeli barang-barang keperluan di rumah. Kadang-kadang memang semestinya kita ni semua orang tahu memang tersasar juga membeli dari mengikut list yang ada tu. Tapi apa yang penting apabila tadi mengambil satu barang yang indah berkaitan dalam list itu, pikirkan dulu sama ada barang itu digunakan ataupun indah. Jadi artinya kalau saya sendiri, saya akan menyimpan dulu barang itu dalam bakul, dibawa dulu pusing keliling, kemudian fikirkan balik ia berguna ataupun indah. Kalau saya bawa pusing dulu, mungkin 7 pusing pun belum membuat keputusan tu. Masih berguna 7 pusing sudah. 7 pusing rupanya bertambah. Bertambah dalam troli. Setiap pusingan satu barang masuk dalam troli. Okey, itu antara pengongsian daripada Espalini sendiri. Dan orang kata ni ianya dapat memberikan manfaat ya. Jadi kepada Espalini mungkin banyak info yang ingin dikongsikan dari Darul Live. Silakan. Silakan Espalini. Baik, terima kasih rakan kita Rini dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya juga kita dipertemukan lagi di hari Jumaat yang penuh dengan barakah. Semoga semua pintu-pintu kebaikan ya dibukakan untuk kita semua, dan alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini alhamdulillah cukup mengizinkan. Semoga apapun juga perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar. Seperti biasa dari daerah Belait ya, kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Antaranya ialah waktu operasi bagi pusat vaksinasi COVID-19 bagi Pusat Perkembangan dan Pembelajaran Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait dibukakan setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pada jam 8 pagi hingga jam 8 malam, dan diteruskan lagi pada hari Ahad iaitu bermula pada jam 8 pagi hingga 2 petang, tutup pada setiap hari Jumaat dan hari kelepasan awam. Jadi diharap kepada Auda yang ingin mendapatkan vaksin COVID-19 ini, sila bawa IC, pasport, pen sendiri, payung dan air yang secukupnya. Itu dia Auda, satu info semasa. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Silakan. Pernahkah bis kita mendengar perkataan haiwan eksotik ini? Haiwan eksotik ialah haiwan seperti reptilia, mamalia, ular, buaya dan sebagainya. Persoalannya, pernahkah bis kita terlintas di dalam fikiran bagaimana mereka menjaga haiwan eksotik ini? Edisi kali ini kita akan menemu buah dengan salah seorang penggemar haiwan eksotik ini, iaitu Awang Muhammad Aiman Syazwan bin Mustafa dalam mengongsikan beberapa pengalaman tentang penjagaan haiwan eksotik beliau ini. Haiwan peliharaan adalah haiwan domestik atau haiwan yang dijinakkan untuk dijadikan teman, perlindungan atau hiburan. Haiwan yang sering dipelihara adalah seperti kucing, arnab, burung, hamster dan sebagainya. Ada juga yang memelihara reptilia seperti jenis cicak atau ular sebagai haiwan peliharaan. Membela haiwan eksotik mungkin bukan lagi satu kelainan di negara ini. Tetapi bagi Awang Muhammad Aiman Syazwan bin Mustafa, 19 tahun yang tinggal di daerah Belait, mempunyai keupayaan lebih daripada itu. Anak muda berusia 19 tahun itu bukan hanya membela, tapi turut berkebolehan menjinak haiwan berkenaan. Okey, baiklah Aiman.
Rahman, akan bertanya berapa lama sudah awak bergiat aktif dalam penjagaan haiwan peliharaan ini? Sama tahun bila tu? Saya mula berminat untuk menjaga haiwan peliharaan seperti reptil pada tahun 2014. Saya berumur 12 tahun, semestilah bersama kawan-kawan. Tapi pada masa dulu saya hanya mempunyai 2 reptil, iaitu green iguana dan bearded dragon yang dibelikan oleh parents. Because before I was still in school, so now masa pada tahun 2019 dan 2020, rasa minat terhadap reptil semakin meningkat, so I try to save my money to buy satu persatu until now. Jadi boleh nyatakan apa saja jenis-jenis mana-mana haiwan yang awang pelihara di bawah jagaan awang ini? Pada masa ini saya mempunyai 2 ekor iguana, 2 ekor bearded dragon, beberapa jenis ular iaitu corn snake, Burmese python dan ball python, 1 gecko dan beberapa ekor scorpion. Siapa kata bergelar penjaga haiwan eksotik itu sangat mudah. Bukan calang-calang orang boleh melakukan jika tiada minat dan kesabaran yang tinggi. Sebagai pemilik haiwan reptilia, pada mulanya memang sukar dan mencabar, apatah lagi pertama kali mula berhadapan dengan haiwan-haiwan tersebut. Jadi apakah cabaran-cabaran untuk menjaga haiwan-haiwan eksotik ini? Cabaran-cabaran terhadap menjaga haiwan reptil tidak banyak. Because mostly every reptile ada ia punya ways untuk handle, cara pemakanannya dan sebagainya. Okeylah. Kalau bertanya mengenai dengan laba-laba, apa nama laba-laba ni? Tarantula. Tarantula. Jadi kalau tarantula ni macam mana cara membagi makan? Apa jenis makanan yang Tarantula ia makan inseks macam cengkerik cengkerik dan worm, ulat lah. Jadi dia makan cengkerik sama ada worm lah. Jadi lain-lain binatang, lain-lain makanannya. Lain-lain binatang, lain-lain makanannya. Kalau sekiranya scorpion, apa makanannya? Scorpion sama macam tarantula, makan inseks. Okey, baik-baik. Jadi apakah binatang yang paling senang bagi awang, bagi yang paling senang untuk dijaga? For me, the most easiest reptile untuk jaga ialah ball python, iaitu ular. Kerana ia hanya memerlukan 1 big ball untuk air dan cave untuk diorang bertapuk. Memerlukan cave. Jadi Ya. apa sebenarnya penggunaan cave ni untuk diorang berselindung ke apakah? Ular mostlynya suka arah tempat gelap. Yang gelap. Gelap. Macam tu. Okey, jadi ia memerlukan air Air dan untuk air mencukupi. minum dan soak themselves to stay hydrated. Okey, difahami. Menjaga permakanan haiwan eksotik ini juga memerlukan pembelanjaan yang besar. Jika banyak haiwan peliharaannya, maka banyaklah yang akan ditanggung. Namun dengan cara beliau, dengan membukakan kemah-kemah perkunjungan kepada orang ramai, hasil pendapatan itu akan berpusing kembali dan ianya digunakan untuk kos-kos penyimpanan stok makanan, perubatan dan alat-alat keperluan untuk haiwan peliharaannya. Mostly depending dengan diri sendiri sama which type of animal you keep at home. Because some animals, reptiles, ada yang herbivore sama carnivore, which is kalau dalam Melayunya ada yang makan tumbuh-tumbuhan, sayur, buah dan ada yang makan insects, tikus damit. So kalau mostlynya kami breed. So we save our cost of money to buy the meal, daily meal. Jadi apakah perancangan awang di masa yang akan datang? Perancangan di masa akan datang ialah I want to breed them so I can give or maybe sell to other people yang ada interest untuk jaga reptile as their pets. Because reptiles are very fun to keep. They are much easier than other animals. Ya, Oda, penjagaan haiwan eksotik ini bukanlah semudah yang disangka. Namun kita harus menghargai bagi mereka yang berani menjaga haiwan eksotik ini demi pengunjung yang ingin mendekati mereka. Saya Madini bin Haji Ahmad, penyampai lokasi untuk hari ini.